Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sikit nak cerita suasana keadaan semasa rundingan kita pada kali yang ketujuh ni secara rasminya. Sebenarnya kita bermula sini. Jadi oleh kerana setahun kita beradu, rundingan terakhir kita yang pada bulan 2 tahun 2023 dah. Kemudian kita sambung kembali semula ini pada bulan 2 semula berarti setahun. Dalam masa setahun tu jadi kita ni khususnya BRN tu selalu mengikuti secara dekat terutama dengan perubahan kerajaan Asia itu sendiri. Perubahan kerajaan Asia itu sendiri kita harap akan memberi harapan baru kepada rakyat. Khususnya dalam masa nak selesai konflik di petani ni. Konflik di petani lama cakap dah, tapi proses runding ni sudah 10 tahun. Dan dalam 10 tahun tu kita sudah buat kesimpulannya memang tak banyak memberi hasil. Bagi tak seimbang dengan kita ada waktu berenergi, habis biaya, habis tenaga, habis apa dia saat ni tu. Dan dalam kita buat kesimpulan ada beberapa perkara. Dalam slownya, lamanya rundingan kita sebelum ni di antaranya ada faktor pemerintah Asia itu sendiri. Terutama hampir 10 tahun kerajaan junta militer duk kuasa Sia saat itu paling sangat menjadi faktor penghalang dalam kemajuan proses rundingan kita. Maka di situlah setelah katanya terbentuknya kerajaan demokrasi yang dipilih oleh para rakyat saat itu menjadi satu istilah politik bagi momentum perdamaian yang ditunggu-tunggu, yang diharap oleh rakyat bahawa semoga dengan terbentuknya kerajaan baru ni yang dak bawa dak mengepen, dak cari suara dulu nak membantu masalah nak selesainya masalah peperangan perang di petani sepanjang zaman ni bagi satu harapan baru kepada rakyat. Maka dalam rundingan kali ni juga sebagai percubaan bagi untuk nak bina keyakinan, apakah benar yang hak rakyat nak kata dan hak kerajaan sendiri nak kata pecah hati partai. Kerajaan yang demokrasi itu benar-benar nak beri ruang ruang penyelesaian konflik saat itu melalui proses damai ini. Sebab bagi BRN ni sudah menunjuk panggil komitmen, tunjuk kesungguhan dia nak cari penyelesaian dengan cara damai, istilah bagi melalui solusi politik. Maka dengan terbentuknya kerajaan demokrasi Sia yang kata ala demokrasi ini, kata demokrasi ini, apakah betul-betul demokrasi yang dapat mendukung proses rundingan damai, yang dapat memberi ruang kepada proses damai ini dan dapat menyokong proses damai ini supaya boleh boleh selesai masalah konflik di petani ini. Itu masalah. Sebab tu rundingan kali ini bagi BRN juga orang panggil nak tengok komitmen kesungguhan Asia itu sejauh mana. Setara mana kesungguhan dia tu. Kemudian orang panggil ni masih dalam tahap confidence building, bina keyakinan lagi. Bina keyakinan masalah tu. Sebab tu perjumpaan kali ketujuh ni dia antara tujuan kitanya sekadar kata nak tunjuk komitmen kedua belah pihak antara BRN dengan kerajaan Asia saat itu nak selesai masalah konflik di petani itu melalui jalan damai. Masalah tu dah. Kemudian selama 2 hari perbincangan kita iaitu pada 7 hari bulan sampai 7 hari bulan itu kita mula-mula sekali kita banyak bicara tentang tentang kaedah-kaedah nak cari hala tuju rundingan damai. Plan roadmap tu sendiri. Cari roadmap sendiri supaya kedua belah pihak antara BRN dengan kerajaan Asia ni boleh terima. Bukan terima bagi apa ni? Bukan cadang hak sebelah pihak saja dak. Hak ni hak kita tegaskan. Kita tegas kepada kerajaan Asia plan yang nak give atas plan yang disetujui bersama hak boleh terima kedua belah pihak panggil. Waktu tu. Maka dalam perbincangan kita dalam runding kali ke-7 ni pagi pertamanya menentu hala tuju. Yang kita sebutnya
sebagai plan roadmap penyelesaian konflik di petani melalui jalan damai saat ini. Maka di sini selama 2 hari yang kita bolehnya kita bersepakat nak gunanya plan GCPP sebagai roadmap dalam masa perundingan damai. Baru setuju situ, tak ada isi lagi. Tak ada isi apa dia lagi. Cuba setuju kata GCPP itu akan jadi satu plan roadmap dalam membawa proses penyelesaian konflik di petani. Di sini ini baru dia ada bentang hak dia. Cadangan HBRN pun ada, tapi HBRN kita tak bentang lagi. Sebab apa? Benda ni kita akan bentang bersama dalam perjumpaan teknikal nanti. Di mana dalam plan GCPP saat ni tu akan mendetail bagi. Nak mendetail maksudnya nak perinci perkara yang kita setuju dalam prinsip am dulu. Prinsip am yang kita setuju dalam perbincangan di Turki dulu. Ada 3 perkara. Yang pertama tentang pengurangan tindakan ketenteraan. Tindakan bersenjata. Yang kedua tentang masalah konsultasi awam. Yang ketiga tentang masalah solusi politik. Plan roadmap GCPP saat ni tu nak merincikan 3 perkara ni. Baik tentang kaedah-kaedah dan juga plan implementasi bagi. Plan untuk dilaksanakan di lapangan. Contoh, kalau kita nak bincang masalah tentang berhenti tindakan bersenjata, Jukjing. Berarti kena melalui kaedah-kaedah prosedur tata cara yang disetujui oleh kedua belah pihak, antara BRN dengan pihak Syiah. Misalnya, sebelum nak berlakunya Jukjing saat itu apa orang panggil syarat-syarat dia, kriteria dia yang perlu dipenuhi, kena ada sebelum nak Jukjing. Kita contoh kena ada biasanya di mana-mana konflik bersenjata yang adanya orang panggil tim pemantau, monitoring team dia bagi. Pantau di lapangan itu. Berarti benda ni kena wujud dulu sebelum Jukjing berlaku. Kalau tak ada benda ni, Jukjing kita tak akan terima berlaku. Itu sebagai contoh. Sebelum nak gencak ini pasti ada. Nanti siapa yang akan jadi pemantau juga perlu dibincang. Melibatkan komuniti antarabangsa secara mana. Dalam masyarakat kita, para tokoh CSO dan NGO yang perlu dilibatkan, kena mari kerjasama untuk jadi tim pemantau saat itu tu berapa orang. Skop geografi kerja demo setara mana, wewenang kuasa demo dalam pelaksanaan kerja setara mana. Hak tu semua kena detail dalam GCPP. Baru plan implementasi, plan pelaksanaan untuk nak melaksanakan gencak tes senjata boleh diberlakukan. Itu yang pertama. Dan dalam konsep plan yang dicadangkan oleh BRN, antara pengurangan tindakan ketenteraan dengan konsultasi awam kena seganding. Sebab tujuan daripada kita terima, BRN akan terimanya gencak tes senjata kalau program konsultasi awam boleh buat di lapangan. Itu tujuan kita. Kita Jukjing sebulan kita beradu berdiri, beradu perang sebulan. Berarti semasa sebulan tu keadaan akan jadi aman, maka di situ kita buat kegiatan konsultasi dengan rakyat. Mari kekek kira dengan rakyat. Lagu mana nak selesai masa petani ke depan? Lagu mana sistem-sistemnya perlu kita ada di petani ke depan? Itu panggil benda-benda yang sifatnya konsultasi awal. Hak ni kena jelas. Kena jelas sebelum program ataupun sebelum kita nak berlaku di lapangan. Ni cadangan-cadangan yang kita nak rinci di dalam perbincangan selanjutnya tentang plan GCPP yang kita sebut tu. Di bahagian dia tentang solusi politik. Solusi politik, cadangan kitanya, orang panggil solusi politik ni kalau bahasa kampung kita, penyelesaian melalui proses politik lah masalah itu tu misalkan dalam solusi politik hak kita telah sepakat dalam prinsip am ada nekaya. Yang pertama tentang pemerintah hadipan. Yang kedua tentang pengiktirafan terhadap identiti jati diri para komuniti petani.
Yang ketiga tentang masalah ekonomi dan pembangunan. Yang keempat tentang masalah hak asasi manusia tadi. Yang kelima masalah pendidikan dan masalah kebudayaan. Yang keenam masalah keamanan dan keselamatan. Berarti perkara ni kena jadi isi dalam perbincangan konsultasi awam kita dengan rakyat. Berarti ketiga-tiga perkara ni kena boleh jalan serentak. Adanya gencat tes senjata, berlakunya judging, program konsultasi awam boleh buat, isi konsultasi awam kita kecek masalah solusi politik. Ini yang BRN cadang untuk dirincikan di dalam plan implementasi nanti. Panggil plan JCPP yang kita sebut hari itu. Ini selama 2 hari kita kecek kemarin itu memang pihak SIA ada bawa cadangan dia mari tentang plan JCPP dia. Tapi BRN kita belum bentang. Kita tak bentang sebab kita nak bentang dan kita akan serah plan kita saat ni plan JCPP kita sebelum nak runding ataupun nak bincang di tingkat teknikal nanti. Itu yang pertama. Berarti perbincangan kemarin tentang JCPP hanya bersetuju tentang kata kita kedua belah pihak BRN dengan SIA setuju nak guna plan JCPP sebagai roadmap dalam masalah rundingan. Tu baru. Tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua suasana cukup bagus, cukup bagus. Kita tengok pihak delegasi Thai pun yang mewakili daripada pihak keamanan tu kurang lebih 2 orang kalau tak salah saya daripada Mentak Baktisi, dan satu lagi tu saya tak ingat daripada mana. Hal lain tu ada wakil-wakil daripada Kementerian Kehakiman, daripada Sombota, daripada Somocho, sebab kita dah tahu itulah. Dan kita tengok dari segi orang panggil suasana dari perbincangan tu agak kata jadi harmoni lah perbincangan tu walaupun sedikit ada ketegangan tu biasalah. Terus sebab apa? Sebab bagi BRN pun dalam hal-hal tertentu kita menekan sebab kita minta supaya SIA tu confirm panggil tegas bahawa setiap persetujuan yang kita bincang itu pasti ada sign masalah tu. Dan dia pun ada bersedia perkara-perkara tu tadi tu setelah perkara-perkara yang disetujui bersama tu bersedia masalah tu. Itu di antara yang kita tekankan. Hak tu baru ada catat dalam minit mesyuarat. Sebab ni kita anggap tidak ada persetujuan apa-apa. Cuma panggil istilahnya baru ada kesepakatan baru. Tak ada itu apa dia lagi. Sebab tidak ada isi yang disetujui. Masa benar-benar saat itu. BRN ada sebuah gerakan kemerdekaan. Orang panggil yang sifat gerakan kita adalah sifat underground, bawah tanah. BRN jauh berbeza dengan CSO dan NGO. NGO lain, CSO lain. Dan BRN tidak ada hubung kait apapun dengan CSO dan NGO yang ada di Patani. Kebebasan rakyat untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat madani, itu adalah hak mereka yang dibenarkan di mana-mana saja. Hak tu orang panggil normal, pok katik di mana-mana yang tak perlu dicurigai. Adapun kebangkitan rakyat, apa ni yang kita dengar baru-baru ni tu sebab kata adanya kumpulan baju Melayu, ada kumpulan apa dia tu, sebenarnya perkara ni perlu didokong. Hok sia dia kata pahu wak tak nak tham dan lain sebagainya, itulah isi dia. Semua negara Indonesia beratus-ratus suku kaum boleh hidup damai dan aman, saling mengiktiraf antara satu sama lain. Saya pakai baju Melayu, saya orang Melayu. Dan kita tidak benci, kita tidak maki kepada orang Sia yang pakai baju budaya Sia. Itu adalah hak mereka. Sedikit pun tidak mengganggu keamanan kita. Masalah itu. Yang seharusnya bagi negara-negara yang mendukung nilai-nilai demokrasi, sehari perkara-perkara ini kena bui sokongan dan diiktiraf secara perundangan di mana-mana pun. Itu.
Ni kita tengok, setelah kita dah tengok berita, yang paling kita kecewanya kerana pengiktirafan terhadap identiti sudah kita sepakat dalam prinsip am hak kita kata solusi politik itu tadi. Dengan kebangkitan rakyat, apatah lagi kumpulan baju Melayu, baju Melayu saat itu merupakan nilai identiti bagi bangsa Melayu Petani yang sudah turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Dan benda ni tak akan dapat dihapus kerana nilai itu hasil daripada aspirasi rakyat yang sudah mendaging darah. Kalau saya nak pergi dengan baju Melayu, siapa kemat pun tak akan boleh berdamai. Masalah tu. Dan kita semua orang Melayu kena khabar kata ini adalah hak kita yang tak boleh disentuh kerana ini tergantung dengan maruah kita. Orang lain kita tak pernah mengganggu. Cina ada di kawasan Petani. Sia ada. Kita tak pernah mengganggu. Ini bagi kaum kita sekadar nak menunjuk kita nilai identiti. Masalah tu. Dan bahkan benar perlu dilestarikan supaya jangan hilangnya nilai budaya kita. Identiti itu panggil nilai di identiti saat ini itu ada beberapa kriteria. Kriteria dia panggil apa ni? Orang panggil identiti adanya nilai budaya, masa adat istiadat dia, masa nilai agama, benda-benda saat ini panggil identiti. Saat itu. Dan benda ni saat itu seharusnya perlu didukung dan dijaga oleh semua pihak. Maksudnya yang boleh hidup rukun secara damai antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Saat itu. Dan sebenarnya dengan kebangkitan rakyat saat ini tu kita kata ini adalah satu perkara yang boleh mendorong dan boleh mendukung dalam proses rundingan kita. Dan benda ni boleh beri gambaran kepada kedua belah pihak, baik BRN khususnya kerajaan Asia itu sendiri. Kata rakyat sedang haus supaya identiti mereka itu diiktiraf dengan secara resmi. Itu bukan dihalang dan ditentang. Apatah lagi kalau Syekh menggunakan strategi SLAC sebagai alat untuk mengkongkong, untuk nak halang, untuk nak sekat para aktivis, para budayawan. Ini SLAC tu sebagai alat anti demokrasi. Nak ingat, yang diguna di mana-mana. SLAC tu bukan guna di mana-mana sebagai alat anti demokrasi. Kalau Syekh menggunakan SLAC sebagai alat nak menghalang para aktivis, telah membuktikan Syekh itu bukan demokrasi. Itu hak kita kena tegaskan dan kita kena beri pahal kepada rakyat kita. Dan saya rasa masalah benda ni semua rakyat kena ikut masalah budaya, bahasa, bangsa kita, semua orang Melayu Petani kena ikut bertanggungjawab dan mempertahankan masalah benda-benda ni kerana menyangkut kehormatan diri kita. Kena ingat dalam GCP yang kita sebut pengiktirafan terhadap identiti. Hak tu hak kita setuju dah. Siapa terima untuk nak bincang benda tu. Kalau dengan identiti maksudnya budaya ni termasuk identiti. Pakaian Melayu termasuk dalam identiti. Kalau pakai Melayu diambil salah oleh kerajaan, berarti kerajaan tidak mendukung apa yang telah disetujui bersama. Apabila dia tidak mendukung, bagaimana masalah plan untuk menuju perdamaian itu akan lahir. Tak akan lahir dia perdamaian. Masalah benda-benda tu sana. Bukan masalah baju, jenis nilai budaya kita perlu kembangkan. Sekarang masyarakat bertamadun, bukan sesuai yang dulu. Orang mengaji bijak pandai belaka dah. Bangsa kita boleh bawa bangsa dia sendiri. Ini yang masalah besar. Maka di sinilah bagi BRN juga menyentuh dalam perbincangan, dalam mesyuarat ataupun dalam runding dengan Syekh kemarin itu tentang perkara-perkara ini. Tentang perkara-perkara yang tidak kena ugup guna strategi SLAC sendiri itu sebagai alat untuk kongkong apa dia tu. Kan benda ni tidak hanya orang panggil menghilangkan kredibiliti terhadap proses rundingan saja, tapi juga boleh jadi hilangnya kepercayaan rakyat di tangan terhadap kerja Asia yang disebut kata demokrasi itu tadi. Masalah itu tadi. Ini permasalahannya. Dan memang sangat mengganggukan
masa proses rundingan damai. Ya. Dia tidak memberi respon apa-apa, dalam masalah yang kita sentuh tu tadi. Cuma kita minta macam berlaku yang kemarin hari semasa runding. Hari pertama runding adanya likung di Jabat. Tu. Kita sentuh juga. Seharusnya benda ni tak berlaku. Kita sedang kecek para pemimpin negara Sia kecek tentang masalah untuk cari perdamaian. Tapi di sebalik tu melakukan tindakan yang anti perdamaian masa itu tu. Terpaksa BRN kena ambil tindakan balas. Perkara ini bukan kali ini berlaku. Rundingan kali yang kena berlaku yang ditantu. Rundingan kali kelima bedanya Ustaz Diana. Ini yang menghalangkan di antara proses rundingan yang rakyat tak percaya kata-kata itu nak damai sungguh. Sedangkan BRN sudah membuktikan 3 kali kita buat gencat senjata sepihak. 2017 pada bulan 4 bulan Mesak BRN istihar pada dunia buat gencat senjata sepihak. Nak tunjuk kepada dunia kata BRN ini bersungguh nak cari penyelesaian perang di tanah ini melalui jalan damai. Semasa COVID-19 BRN juga rela istihar gencatkan senjata sepihak, jin sepihak. Walaupun semasa tu KJ Asia askar Sia gidak depok berjual tu mati puluh-puluh orang. Tapi kita tetap komitmen kita. Dengan jalan perdamaian. Kita tetap sabar. Nak berunding lagi, kecek lagi, nak kecek lagi. Berlakunya masa perjanjian Ramadan. Tu semua tu pembuktian bahawa kita nak cari jalan damai, selesai perang dengan jalan damai. Penyelesaian konflik melalui solusi politik dia panggil. Bukan melalui kekerasan. Tapi kalau benda tu ada tindakan daripada sebelah pihak, kita tetap kena mempertahan. Ya, sebab masalah segi rundingan ini tidak hanya kecek cari penyelesaian di atas meja, tapi kena juga selesai di lapangan. Kecek damai di atas meja, kalau di lapangan, rakyat tetap tertindas. Perang serai tak nak beradu, duk igat tak beradu. Terus niat atau nak boleh cari perdamaian. Masalah lagi, apatah lagi masalah kredibiliti pemerintah itu sendiri. Sejauh mana boleh beri keyakinan kepada rakyat. Masalah itu. Sebab yang dinamakan damai itu bukan untuk orang yang berunding. Damai itu adalah untuk rakyat. Kalau rakyat rasa tak damai berarti rundingan tak berhasil.